Tuhan penuhi kami dengan roh-Mu. 主啊，以你的圣灵来充满着我们， Supaya kami Tuhan pada pagi hari ini 好让我们今天早上 yang sudah ada di rumah-Mu Tuhan 来在你的圣殿里， boleh peka akan suara Tuhan. 能聆听神的话语， Boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan 来学习神的真理， dan taat untuk melakukannya. 并且顺服神的道。 Tuhan berkatilah pemberitaan firman-Mu. 主，你祝福我们的正道， Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. 你充满，你祝福你软弱的仆 Tuhan 人， urapilah dengan kuat kuasa Tuhan. 有神的力量来告没着我们， Tuhan sembunyikan di belakang salib Tuhan. 在神的十字架上的背后 Supaya，nama Tuhan saja yang dipermuliakan. 以致神的名得以荣耀起来。 Di dalam nama Tuhan Yesus, 奉主耶稣基督的名， kami berdoa. 我们祈求祷告， Amin. 阿门。 Silakan duduk Bapak Ibu. Kasih 主的 dalam 弟兄 Tuhan. 们、姐妹们，大家坐好。 Shalom, selamat siang Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. 那大家早上好， Apa kabarnya? 大家好吗？ Puji Tuhan, ya kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. 感谢主，神的爱何等的过大！ Kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Juni. 我们已经进入了第3个礼拜的6月。 Sudah hampir setengah tahun Tuhan memimpin kita di tahun ini. 那么在这一年已经半年了，已经上帝祝福着我们。 Kita melihat bagaimana anugerah Tuhan begitu nyata. 我们可以看到神的恩典何等的大。 Mari Bapak Ibu, pagi ini kita belajar sebagian kecil daripada firman Tuhan. 那么今天早上我们来学习神的话语。 Kita buka bersama dari surat Efesus pasal yang ketiga, ayat 14 sampai 21. 我们翻开我们以弗所书第3章第14到21节， Hanya akan dibacakan di dalam bahasa 只 Indonesia. 单单用印尼文来阅读。 Silakan dibuka Bapak Ibu Alkitabnya, 有圣经的，打开你们的圣经， handphonenya yang ada aplikasi Alkitab, 或者是你们的智能手机有， untuk boleh kita memperhatikan bersama, merenungkan bersama. 好让我们能一起阅读，然后一起思想一下。 Segala penghalang-penghalang lain, medsos, WA, kita abaikan terlebih dahulu. 其他的那个媒体，我们要把它忽略掉。 Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Amin。 Bapak Ibu, tema kita hari ini ialah kuat dan teguh di dalam roh. 那么，亲爱的弟兄们，今天我们的主题就是在圣灵里得以坚固刚强。 Saudara sekalian, ada seorang bernama Johnny Erickson Tada. 有一位叫 Johnny Erickson Tada， Ia lahir di Maryland, Amerika Serikat. 他出生在 Maryland，美国。 Johnny seorang gadis muda yang ceria, yang aktif. 那么，她属于一个开朗、一个亮丽的一个姐妹， Ia mewarisi kemampuan ayahnya dalam olahraga atletik. 就是在运动方面，她就是有爸爸的遗传下来的。 Ia suka berkuda, ia suka berenang, ia suka... 她喜欢骑马、游泳。 Sebagai gadis muda, ia memiliki impian dan cita-cita. 成为一个小女孩，她有自己的梦想。 Mungkin Bapak Ibu impiannya ingin menjadi dokter atau desainer atau cita-cita yang lain. 可能她的那个梦想成为一个设计师，或者是成为一名医师。 Suatu kali Bapak Ibu, dia bertemu dengan kakaknya yang sudah lama tidak berjumpa dengan dia dan teman-temannya. 她有一天就是遇见到她那个兄姐，或者是她其他朋友还没有见过的。 Lalu mereka berencana untuk pergi liburan ke sebuah danau. 她就是有一个计划到某个一个湖里在度假。 Danau itu begitu
menyegarkan, begitu indah sekali. 那么河里相当的美好。 Maka mereka tentukan sebuah tanggal, sebuah hari untuk berangkat bersama-sama pergi ke liburan ke danau tersebut. 他们确定定位一个日子到去一个过他们的一个度假。 Singkat cerita Bapak Ibu, mereka pergi ke danau tersebut. 总而言之，他们到那个湖边里去。 Johnny Erickson Tada dengan penuh sukacita, dengan senangnya dia mempersiapkan dirinya untuk segera menceburkan dirinya ke danau itu karena begitu menyegarkan airnya. 那 Johnny 大大就是说他马上要下水，因为看到那水相当的美好。 Maka dia ambil tempat yang cukup tinggi Bapak Ibu untuk dia terjun ke dalam danau itu. 他就到那个比较高的地方，就是把他跳下湖里去。 Saya ingin tanya, 请问大家一下， ketika seseorang terjun ke dalam air Bapak Ibu, berapa lama atau berapa detik dia akan muncul lagi? 请问大家如果他从上面跳下去的话，需要多少秒把它扶起来？ Tentu dalam waktu yang singkat bukan? 是否当然是在那个短暂的一个时刻就把它扶起来。 Tetapi sesuatu yang aneh terjadi kepada Johnny pada waktu itu. 那么在Johnny所发生的一件很奇怪的事， Ketika dia terjun ke dalam danau itu, 他跳下河里去 ia tak kunjung keluar. 他没升上来， Ternyata dia berdiri dan jatuh pada tempat yang salah. 原来他是跳在一个不正确的一个地方里， Di mana danau atau tempat dia terjun itu tidak terlalu dalam. 他所跳的地方没有那么深的水， Akibatnya dia masuk ke dalam danau itu dan tidak kembali lagi ke atas. 因此他跳下去没办法浮上来。 Ketika kakaknya dan teman-teman melihat hal itu, 那么他哥哥姐姐是看到这种事情的时候， mereka panik, mereka menyusul ke dalam dan didapati Johnny ada di dalam dasar danau itu. 他的朋友然后沉下水去，然后看到那个 Johnny 已经在那个河底下， Dibawa ke rumah sakit 那么送到医院去。 dan dokter memvonis dia mengalami kelumpuhan, patah tulang dari leher sampai ke bawah. 那么医生的诊断，他就一个瘫痪了。 Bapak Ibu di rumah sakit, Johnny bergumul akan kehidupannya. 在医院，这个 Johnny 对他的将来有的挣扎， Dia berkata kepada dokter dan kepada keluarganya 他对着医生还有到亲朋戚友， agar dia dapat mengakhiri hidupnya. 就是他能结束掉他的生命， Karena dia merasa bahwa hidupnya sudah habis, masa depannya sudah hancur. 因为他认为他的将来、他的日子已经没有所希望了。 Kemarahan, kekecewaan menguasai hatinya. 那么愤怒、嫉妒充满了他的心。 Ketika temannya menjenguk dia di rumah sakit, 当他的朋友到医院来探访他的时候， dia berkata-kata kepada temannya seperti ini. 他对他的朋友这么说道： Saya tidak dapat memahami apa yang terjadi pada diriku. 我根本没办法理解到底发生什么事在我的身上里。 Sebelum kejadian ini terjadi, aku adalah pengikut Tuhan. 当这个事情还没发生的时候，我是跟随主的一个人， Aku ke gereja, 我到教会去， aku baca Alkitab. 我读圣经。 Kenapa ini terjadi kepadaku? 为什么这件事偏偏落在我的身上呢？ Johnny mulai bertanya dan bertanya kepada Tuhan. 那么 Johnny 不断的去问主耶稣基督， Kalau Tuhan itu mengasihi aku, mengapa semua ini terjadi kepadaku? 如果上帝真的爱我，为什么这件事能临到我身上来呢？ Kalau ia maha kuasa, mengapa ia tidak mencegah kecelakaan itu terjadi? 如果他有这个能力，为什么他没办法拦住这个事情不发生在我身上？ Kalau ia baik, kenapa aku mengalami kejadian seperti 如 ini? 果上帝的何等的美好，为什么这个事情能发生呢？ Pertanyaan demi pertanyaan ditujukan kepada Allah, namun tak ada satupun jawabannya. 所问的问题都没有得到上帝的答案， Johnny mengalami yang namanya tawar hati. 他胆怯了， Tawar hati. 胆怯了。 Mungkin kita seringkali mendengar istilah ini. 可能我们时常听到这句话，胆怯的这一句话， Atau mungkin kita saat ini juga sedang mengalami yang namanya tawar hati. 或者是我们也是感受到这个胆怯的事。 Di dalam kehidupan kita yang tidak luput dengan pergumulan dan kesulitan yang tidak mudah. 在我们的生活当中，我们面对一个不容易的事， Misalnya masalah keluarga kita. 比如说就是家庭的事情， Memiliki suami yang mungkin keras kepala. 拥有一个很刚强的顽固的一个丈夫，
memiliki istri mungkin yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. 可能我们拥有不是像我们所盼望的一个妻子， Mungkin masalah sakit penyakit, 或者是我们的身体上的疾病， di mana dokter mendiagnosa kita ada cancer dan penyakit-penyakit yang berat lainnya. 或者是医生做了一个诊断，在我们的身上有一个癌症， Mungkin masalah usaha kita 或者 yang, 是我们的事情当中事 yang 业， tidak kunjung maju karena Momen pandemi. 因为这个疫情，我们的生意没办法长进， Masalah hutang piutang yang belum selesai. 或者是我们所欠的人家的债， Kita sudah berdoa dan berdoa, namun Tuhan terasa diam 1000 bahasa. 我们已经祷告了，但是神无言的话。 Kita sudah berdoa bahkan berpuasa, namun Tuhan tak kunjung juga membuka jalan kepada kita. 我们已经尽实祷告，但是神没给我们一个出路。 Melihat realitas, melihat keadaan yang ada, bisa membuat kita tawar hati di dalam kehidupan kita. 看到所面对的一个真实的事，使我们的心有一个胆怯。 Apa sih tawar hati itu? 什么叫做胆怯呢？ Tawar hati yaitu tidak bersemangat, tidak ada kemauan lagi, hilang keberanian, kecewa, putus pengharapan. 那么胆怯的意思是说，没有一个精神啊，没有一个指望，或者是失去了一个勇敢，或者是一个绝望，或者是没有盼望， Karena kesulitan yang tidak kunjung selesai. 因为这个困难没办法解决掉， Karena sakit penyakit yang tak kunjung sembuh. 因为疾病没办法医治， Kita merasa kesepian, kesendirian. 我们觉得自己很孤单， Merasa pengharapan kita sudah pupus, Tuhan tidak peduli kepada kita. 我们的将来已经失去了盼望，神不在乎我们。 Tawar hati bisa membuat seseorang stres, depresi, melemahkan iman, bahkan membawa kemunduran rohani kita. 那个胆怯使我们的灵性不断的退步，让我们有一个胆怯的心。 Saudara, inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus dalam bagian yang kita baca. 那么使徒保罗在我们刚刚所读的那个经文所记载的， Itu agar jemaat di Efesus, jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus tidak menjadi tawar hati. 使得那个以弗所教会的一个信徒没有胆怯的心。 Ayat 14 yang tadi kita baca berkata, 第14告诉我们， itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. 因此我跪拜在神的面前， Itulah sebabnya. 因此我跪拜在那。 Frasa ini menunjukkan pokok bahasan antara ayat 14 sampai 21, melanjutkan pokok pikiran sebelumnya. 就是说，那个上半段和下半段都有一个连接性。 Di mana dalam pasal 3 ayat 1 sampai 13, 从上半段的， Rasul Paulus menjelaskan siapakah dirinya. 那么使徒保罗告诉我们，他到底是属于何等的人？ Bahwa dia adalah penganiaya jemaat, orang yang berdosa. 他属于一个虐待基督徒的人， Namun karena anugerah Tuhan yang begitu besar kepada dirinya, 因为上帝何等的膏抹着他， Tuhan mengangkat dia dari lumpur dosa. 神把他从他那个罪坑里把他扶 Bahkan 起来， menjadikan dia sebagai pelayan Kristus. 甚至把他成为一个服侍主的人。 Untuk memberitakan Injil kepada banyak tempat pada waktu itu. 当时就是说，为那个众人来传讲神的话语， Di dalam pelayanan yang tidak mudah, 在一个不容易的一个侍奉的一个观念， dia mengalami banyak tantangan, bahkan penganiayaan. 他使得面对何等的一个逼迫、虐待， Dan ketika bagian ini ditulis, dia sedang ada di dalam penjara. 甚至他在现在所写的一个书信里面，他是一个人在监牢里。 Saudara, kita tahu berada dalam penjara itu tidak mengenakan. 亲爱的弟兄姊妹，我们知道在监牢里一个不容易、不简单的事， Bukan seperti waktu kita berada di pantai atau di hotel atau waktu kita liburan. 不是说我们在度假的时候在河边一个那个情绪的。 Paulus di penjara bukan karena dia melakukan kejahatan. 保罗被关在那个监牢里，不是因为他犯了什么错误， Tetapi karena kesetiaannya memberitakan Injil. 因为他忠心传讲神的话语，导致他送到监牢里去。 Efesus 3 ayat 13 dikatakan demikian. 以弗所书第3章第13节， Ayat di atas yang tadi kita baca dikatakan, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku. 所以我求你们不要因你们所爱的患难上当。
Saudara, Paulus tahu mengikut Kristus pada waktu itu tidaklah mudah. 因为他知道那时候跟随耶稣并不是一件容易的事， Ada tantangan, ada penganiayaan daripada orang-orang Yahudi. 对吧？就是说有个犹太人给他一个一个逼迫， Dan Paulus tidak ingin jemaatnya yang dia dirikan itu menjadi tawar hati, menjadi kecewa, bahkan putus pengharapan. 他不希望他的会友就是一个失去了盼望。 Karena melihat tantangan pelayanan yang tidak mudah. 他看到这个不容易的一个侍奉者， Juga melihat dirinya yang sedang ada di dalam penjara. 甚至他看到自己也是在监牢里去。 Karena itu Paulus berkata, aku sujud kepada Bapa. 因此，我就是在上帝的面前匍匐在那边。 Sujud itu menandakan, menunjukkan penyerahan diri, ketundukan, rendah hati, kebergantungan kepada Tuhan. 就是说，顺服主，完全靠着神的力量。 Ia dengan sungguh-sungguh, dengan serius membawa beban jemaatnya kepada Tuhan. 他就真正把他的那个会友的一个负担往到神的面前去， Agar Allah boleh memberikan anugerah kepada jemaat Efesus. Agar mereka tidak menjadi tawar hati. 好让这个他那个会友的问题就是得到上帝的祝福，没有这个胆怯的心的存在。 So dalam kehidupan kita, saya katakan kita tidak lepas daripada namanya masalah, bukan? 是不是我们面对的事情是同样的吗？ Masalah yang tidak mudah. 是一个不容易。 Firman Tuhan mengingatkan kita. 那么圣经所记载的就是， Dalam segala keadaan yang sedang terjepit dan sulit. 在一个这个患难中， Rahasia kita bukan menjauh dari Tuhan. 我们就是不要远离主， Tetapi mendekat kepada Tuhan. 但是就是要的是什么？亲近于主。 Karena itu saudara, ketika kita mengalami yang namanya pergumulan, kesulitan, langkah yang harus kita lakukan ialah bukan menjauh dan mengandalkan kekuatan kita, melainkan kita mendekat dan mengandalkan kekuatan Tuhan. 当我们面对着逼迫或者是困难的时候，我们不要远离主，反而我们要更亲近于主， Karena Tuhanlah sumber pertolongan kita. 因为上帝是能帮助着我们的力量。 Saudara, ketika kita mendekat, kita kuat dan teguh di dalam roh kita. 当我们刚强在或者是刚强在或者我们的灵上的时候， Apa yang akan kita hasilkan? 我们能生产什么东西呢？ Yang pertama ialah 第一就是 iman kita akan dikuatkan dan diteguhkan. 我们的信心得以刚强，得以坚固起来。 Ayat 16 dan 17 berkata demikian. 第16还有第17 Aku berdoa 告诉我们， supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. 求他按着他丰盛的荣耀，借着他的灵，叫你们的心里的力量刚强起来。第17节告诉我们，使基督因你们的信住在你们的心里，叫你们的爱心有根有基。 Saudara, Rasul Paulus menyadari betul bahwa doa adalah esensial yang dalam kehidupan anak-anak Tuhan. 那么使徒保罗告诉我们，就是祷告是成为一个重要必要的事。 Doa adalah suatu relasi dengan Tuhan yang sangat dibutuhkan oleh seorang anak Tuhan. 成为一个基督徒，祷告是说，成为我们必须做到的跟随主的必定要祷告的。 Ketika kita mendekat kepada Tuhan. 当我们亲近于主的时候， Ketika kita mencari Tuhan dengan kesungguhan hati kita. 当我们诚心来去寻找主的时候， Maka dikatakan menurut kekayaan kemuliaannya. 按照他的丰盛，按照他的荣耀， Bahwa kekuatan itu bukan berasal dari kita. 这个力量不是从我们而来的， Tetapi dari Tuhan berdasarkan anugerahnya kepada kita. 就是神的恩典从上帝而来的。 Dikatakan dia yang menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. 他叫你们的心理力量刚强起来。 Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. 那么圣灵住在我们的内心里， Diberikan kepada kita bukan hanya sebagai bukti bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan. 他圣灵给我们，就是说不是个证明，就是我们已经跟随主了。 Tapi Roh Kudus menolong kita, memampukan kita, menguatkan iman kita. 那么圣灵使我们的心理力量刚强起来。 Bahkan Alkitab katakan Roh Kudus ini berbicara kepada Allah ketika kita tidak lagi mampu untuk berdoa. 当我们没办法祷告的时候，圣灵给我们这个力量刚强。 Saudara, kita butuh kekuatan dari Tuhan. 亲爱的弟兄姊妹，我们需要上帝
的支持。 Dan Allah Roh Kudus inilah yang memampukan kita dan meneguhkan iman kita. 那么这个圣灵使我们得到力量，得到刚强。 Satu bagian saudara firman Tuhan 有一处经文 dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. 是基督因你们的信住在你们心里， Saudara menarik ya, kata diam di sini dalam bahasa Yunani ada dua kata, 住在里面，在那个希腊文就是有两句话。 yaitu paraokeo yang pertama. 第一就是 parakeo， Digunakan untuk orang asing yang singgah. 就是说一个去探访，就是一个客人到探访的时候所使用的一个陌生人的一个词。 Saya bertamu ke rumah Pak Rizal. 我到李少弟兄的家里去， Saya bertamu, pasti saya akan pulang. 我到你的家，我一定会离开或者回家的。 Kalau saya berhari-hari tidak pulang di rumah Pak Rizal, saya akan diapain Pak? 如果到李少弟兄的家，我好几天都没有回家的话，会怎么 Itu 样？ tamu, 我是 tidak 成为一个 selamanya. 一个客人，不是永远的客人。 Yang kedua ialah katoikeo, 第二就是 katoikeo， digunakan oleh pemilik rumah. 就是说被这个用在这个主人的身上。 Orang ini tinggal dan diam secara permanen. 一个人就是说永远记住在那里。 Dalam Efesus 3:17, kata diam di sana menggunakan kata katoikeo, 住在你们的心里，就是用 katoikeo 的 di 一 mana 个词语 Kristus tinggal di dalam hidup kita sekali untuk selamanya. 就是耶稣基督住在我们的内心里头，从今天到永永远远。 Sejak kita percaya kepada Kristus sampai kita dipanggil Tuhan dan bertemu dengan Dia di sorga yang mulia. 直到从我们开始深信耶稣基督，然后得到最后就是我们回到天家的时候， Saudara Roh Kudus akan mengingatkan kita bahwa Kristus ada bersama dengan kita. 就是个圣灵，就是永永远远在我们的内心里头。 Bahwa Tuhan menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. 神永远与我们同在，没有离开过我们的。 Kristus bukan bertamu ke dalam hati kita, 耶稣基督不是成为一个客人到我们的里面， tapi Dia tinggal secara permanen menyertai di dalam kehidupan kita. 因此就是他永永远远记住在我们的里头。 Saudara kita yang seringkali berkata Allah itu jauh daripada kita. 我们时常说到，就是神啊，远远离离我啊， Allah itu tidak peduli dan tidak mendengar doa-doa kita. 上帝根本不在乎，没有听我的祷告。 Saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan Allah itu tinggal bersama kita dan menyertai hidup kita. 在那边，圣经告诉我们，神与我们同在，然后祝福着我们。 Saudara, ketika kita dekat dengan Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹，当我们亲近于主的时候， ketika kita mencari Tuhan dengan kesungguhan hati kita, 我们忠心来去寻求主的时候， di sanalah kita akan menemukan anugerah Tuhan. 在那边我们可以发现到这个上帝的恩典告抹着我们， Kita disertai oleh Tuhan. 我们是有上帝与我们同在， Kita tidak sendirian menjalani kehidupan ini. 来度过我们的一生当中，我们不是一个人单独的行动，而是有神的带领。 Maka iman kita akan dikuatkan dan diteguhkan. 因此，我们的信心得以刚强，得以坚固。 Maka penting bagi kita untuk kita boleh tetap kuat dan teguh di dalam roh kita bersekutu dengan Tuhan. 因此，我们就是在我们的圣灵得到以坚固，得到以刚强。 Yang kedua saudara, ketika kita kuat dan teguh di dalam Tuhan, 第二就是说，当我们坚固刚强的， maka kita akan memahami keagungan kasih Kristus. 我们可以看到能明白神的一个荣耀。 Ayat 18-19a dikatakan demikian, Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. 能与和众圣徒一同明白基督的爱何等的长、宽、高、以深。然后第19节的上半段，并且知道这爱是过于人能所制度的。
Saudara, di sini kita diajak untuk kita mengenal, memahami keagungan kasih Kristus. 在这边告诉我们，让我们能明白基督的爱呀、 Di mana kasih ini begitu sempurnanya. 这个爱是何等完美完善的。 Lebar, panjang, tinggi, serta dalam. 那么长宽高以深的， Saudara, jikalau kita kaitkan dengan rumus matematika, 如果我们用那个数学的方式， maka apa yang diucapkan Rasul Paulus ini merujuk kepada ukuran volume atau isi. 这就是说，针对一个容面容体的， Dengan kata lain, Paulus ingin menegaskan bahwa kasih Kristus itu mempunyai volume atau isi yang tak terhingga, 就是说，保罗告诉我们，上帝的爱是何等美好、无限的爱， yang tak terbatas, 无限的爱， yang begitu sempurnanya. 就是完美完善的一个爱。 Ditambah lagi dengan kata betapa lebar, tinggi, dalam, dan panjangnya. 就是再加上何等的长宽高以深的， Menunjukkan sesuatu yang besar dan tidak ada batasnya. 就是说，无限的一个爱。 Seorang teolog bernama John Stott dari Inggris berkata seperti ini. 那么一个神学家就是说到这句话， Kasih Kristus demikian lebar sehingga meliputi semua etnis manusia. 那么上帝的爱就是相当的宽，就是包括所有的人类， Demikian panjang sehingga bertahan hingga kekekalan. 何等的长，因此能到永永远远的； Demikian dalam sehingga menjangkau orang yang paling berdosa. 何等的深，因此能到达一个最有罪恶的人； Demikian tinggi sehingga meninggikannya ke sorga. 就是何等的高，以此就是能高级到那个天国去。 Saudara, Tuhan adalah pencipta yang memiliki alam semesta ini. 神就是创造这个宇宙万物的人， Tapi bagaimana mungkin dia mau datang dari sorga ke dalam dunia? 怎么可能他从天上要到这个我们这个世界上来？ Dan di dalam dunia dia bukan pergi untuk liburan. 他到这个世界来不是要度假的， Tapi dia pergi ke dunia untuk menderita dan mati di kayu salib menebus dosa kita. 他到这个世界来就是说要为我们而死，然后被钉在十字架上。 Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kita. 因为我们的罪，他导致他无罪成为有罪； Dia yang tidak bersalah dijadikan seperti penjahat dan tergantung di atas kayu salib. 他是无辜的人，然后被钉在这个十字架上。 Sulit kita membayangkan dengan akal pikiran kita. 以我们的思想就是很难明白的。 Allah yang memiliki segala-galanya. 神所拥有一切的， Yang tinggal di dalam segala kemuliaannya. 然后活在一个他的荣耀的国度里。 Di mana seluruh malaikat melayani dia. 那么所有的天使来服侍侍奉他， Datang ke dunia hanya untuk melayani manusia. 那么到这个人间来，在服侍我们的人类， Menyelamatkan kita manusia-manusia durhaka. 来拯救我们这个胆怯或者是就是有罪的人。 Saudara, ketika kita mengalami pergumulan kesulitan tidak mudah, 当我们面对这个困苦或者是困难的时候，不容易。 kita kadang-kala mempertanyakan kasih Tuhan. 多少的时候我们在问上帝的爱是在哪里， Seringkali kita remehkan kasih Tuhan itu. 甚至我们看清上帝的荣耀，上帝的慈爱。 Tetapi ketika kita merenungkan dengan baik-baik, 如果我们来去思想一下， bagaimana pengorbanannya, 上帝对我们的一个付出所付出的代价， bagaimana karyanya kepada kita, 他对我们人类的一个大杰作， bagaimana dia telah mengangkat kita dari lumpur dosa menjadi anak Tuhan, 他把我们从一个罪坑里成为上帝的儿女， menjadikan kita manusia yang berharga di matanya. 甚至把我们人类成为一个有价值的人，在他的眼中， Bukankah kasih itu begitu agungnya? 可不是这个爱像他的大爱吗？ Karena itu menurut saya, mukjizat yang terbesar bagi manusia adalah ketika Tuhan melahirbarukan seseorang. Ketika Tuhan mengubahkan hati yang cinta akan dosa kepada cinta akan Tuhan. Ketika Tuhan mengubahkan orang yang seharusnya dimurkai oleh Tuhan menjadi anak Tuhan yang dikasihinya karena kasihnya yang agung dan besar itu. 他的一个杰作就是说，这个人呢，就是在上帝让我们有一个更新的人，然后在他的爱，让我们一个罪恶的人成为一个他所爱的人。 Hari ini saudara 30 orang
yang disidi dan dibaptis. 那么就是说，今天有30个人来那个洗礼或者是见洗礼。 Anak-anak muda kita, 这个年轻人， mereka punya tekad untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. 他们有一个决心要跟随主的人， Karena sebelumnya mereka sudah mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan. 因为他们呢经历过一个更新的一个生命， Itulah anugerah Tuhan yang terbesar. 这就是上帝的大恩典。 Bukankah ini pula yang kita alami? 可不是说我们也是经历过的吗？ Beberapa tahun lalu, puluhan tahun lalu kita sudah mengambil komitmen untuk menjadi pengikut Tuhan. 40年前我们也下定决心要跟随主， Kita sudah diselamatkan 我们 dari 被拯救 lumpur 过 dosa. 来，然后被拯救过来。 Saudara, ketika kita mengingat anugerah, kasih Tuhan yang begitu agung itu, 当我们想起上帝的博爱、上帝的恩典， itulah yang mendorong kita untuk lebih menghargai anugerah Tuhan dan lebih dekat dengan Tuhan. 因此来推动我们要更亲近于主。 Karena kasih Tuhan jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi. 因为上帝的爱就是超过我们所面对的困难， Saudara, karena keterbatasan kita, karena kebodohan kita, 因为我们的愚笨，我们的有限， seringkali kita menyalahkan Tuhan. 多少的时候我们错怪于神， Seringkali iman kita mulai goyah. 甚至我们的信心开始动摇， Bahkan kita meninggalkan Tuhan. 甚至我们离开我们的主， Kita menjadi orang-orang yang tawar hati. 我们所以成为一个胆怯的人。 Tapi ketika kita kembali kepada Alkitab, menyadari anugerah kasih yang begitu sempurna, 他们归到圣经里面，上帝的博爱、上帝的恩典是何等的美好的， sesungguhnya yang paling berharga Tuhan sudah berikan kepada kita. 有价值的已经送给了我们。 Sehingga firman Tuhan katakan, kalau ia tidak menyayangkan yang paling berharga, itu Kristus, masa ia tidak akan memberikan segala sesuatunya kepada kita. 他一定会把他所拥有的已经送给予我们。 Tuhanlah kekuatan kita. 神就是我们的力量， Mendekatlah kepada Tuhan. 要亲近于主， Untuk kita mengenal kasih Tuhan. 好让我们明白接受到上帝的博爱。 Saudara, beberapa ratus kilometer selepas pantai Guam, Filipina, terdapat parit Mariana. 这在马里亚纳的那个深海里， Parit Mariana ini ada saudara, sebuah titik berbentuk parit di dalam dasar laut. Dengan OK， 马里亚纳的那个深谷里头， dengan kedalaman 11.000 meter lebih. 11000多公里的深， Begitu dalamnya. 相当的深。 Gunung tertinggi di dunia, 那么最高的高山 Mount Everest, ，Everest 高山， memiliki ketinggian 8.848 meter. 8840多公里的高。 Ketika gunung ini ditaruh di parit Mariana, maka gunung ini akan tenggelam. 然后那个山把它往海里去，把它渗到海里去的话，会沉下去。 1960, 1960 insinyur Swiss bernama Jacques Fistat Jacques dan Kapten Angkatan Laut Amerika Donald Walsh, 还有 Donald Worship， mereka naik kapal selam dan diturunkan pakai kapsul. Nah, 他们就是往那个海里沉下去， kapsul kecil untuk mengukur kedalaman parit itu. 然后来去衡量这个山谷有多么的深。 Laut, parit itu begitu gelap dan dinginnya. 那么深海相当的黑暗，相当的冷， Tekanan airnya begitu kencangnya. 它那个深海的那个水的压力相当的大。 Menarik ya, di dasar laut itu didapati ikan pipih. 然后在深海里有一个扁扁的鱼， Saudara, sebagian besar mungkin kita akan berkata betapa sulitnya mengukur parit Mariana. 甚至有些我们就是很难的去衡量到底这个山谷有何等的深。 Tapi toh masih bisa diukur oleh manusia. 那么人有这个办法来去衡量这个那个山谷的深， Tetapi kasih Tuhan tidak bisa diukur oleh manusia. Kasih Tuhan. 神的爱就是人没办法去衡量的。 Bagaimana dia menyelamatkan, memilih kita, mengangkat kita menjadi
anak-anak Tuhan. 还拣选我们，拯救我们成为上帝的儿女。 Saudara, inilah kekuatan kita 这就是我们的力量， menjalani kehidupan ini. 来过着我们的人生。 Dan Tuhan ingin kita memahaminya. 那么上帝要我们能明白去明白它。 Maka yang ketiga, saudara, yang terakhir, ketika kita kuat dan teguh di dalam roh, 当我们在圣灵里的坚固刚强的时候， kita akan mengalami pertumbuhan rohani yang dinamis agar kita semakin serupa dengan Kristus. 我们在我们的灵性不断的成长，好让我们的效法于主。 Ayat 19b dikatakan, Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. 便叫神一切所充满的充满了你们。 Saudara, apa artinya dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah? 什么叫做所充满的充满了你的意思呢？ Kata dipenuhi itu berasal dari kata Yunani plero. 那么充满就是希腊文就是 plero 的意思， Bentuknya pasif, yaitu artinya Allah yang mengerjakannya buat kita. 就是被动的词语，就是上帝赐给我们的。 Dan frasa di dalam seluruh kepenuhan Allah menunjukkan bahwa subjeknya itu merujuk kepada Allah di dalam semua kesempurnaannya, termasuk kehadirannya, kuasanya, sifatnya, dan kasihnya. 它这个 plero 是这个针对，就是说神所拥有的一个完善的、完美的，在我们的身上的存在。 Nah, dan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini. Semoga kalian mengenal kasih itu sehingga kalian penuh dengan kepribadian Allah yang sempurna. 让你们更认识神的爱，好叫你们有这个神的一个完美的、完善的。 Saudara, ini artinya kita dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah adalah 就是说，好让我们在被充满的时候， supaya kehadiran Allah memenuhi hati kita. 好让神的一个存在来充满我们的心， Kehadiran Allah dapat kita nikmati di dalam kehidupan kita. 好让我们能明白、享受到神的一个存在。 Baik kasihnya, kuasanya, sifatnya. Sehingga akhirnya dari kita mencerminkan dari batin kita kodrat dan sifat yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. 好让他的大爱、他的博爱、他的能力、他的那个性格，到了最后能展现在我们的内心深处，拥有上帝的一个个性。 Orang yang dipenuhi oleh kepribadian Allah. 有一个人被神的一个个性所充满， Maka Tuhan akan mendorong dia sehingga dia mengalami yang namanya pertumbuhan rohani yang dinamis. 好让那个神不断来推动他，好让拥有一个长进的。 Sehingga kita memiliki karakter Kristus, sifat Kristus di dalam kehidupan kita. 好让我们有上帝的一个个性上的一个脾气。 Sudah hal ini dipertegas dalam ayat di bawahnya, Efesus 4 ayat 13. 在以弗所书第4章第13节告诉着我们， Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 只等到我们众人在正道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的一个身体神的身量。 Demikian ayat 15 juga berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal karena Dia, Kristus yang adalah kepala. 唯用爱心所诚实化，凡事长进，连于元首基督。 Itu seorang bernama Mac Lucado berkata demikian. Mac Lucado 这么说道： Orang yang hidup bersama dalam waktu yang lama, akhirnya mulai terdengar sama, berbicara sama, bahkan berpikir sama. Ketika kita hidup bersama Tuhan, kita mengambil pikirannya, prinsipnya, sikap-sikapnya, dan kita menyerap hatinya. 当一个人活在一起的时候，到了最后，我们可以听到，就是他们讲话的，他们所思想的都一样。当我们活在一组，就是说能就是模仿上帝的一个原则，上帝的一个思想，上帝的一个态度。 Dengan demikian baginda mau mengatakan seperti ini. 这就是这么说道。 Agar orang-orang percaya harus mengalami pertumbuhan rohani yang dinamis, yang terus maju dan bertumbuh. Agar kita semakin serupa dengan Kristus. Karena itu orang Kristen tidak boleh hanya memiliki pertumbuhan rohani yang statis. Jangan pernah puas dengan kerohanian yang telah kita capai
saat ini. 好让相信主的人在他们的灵性上不断地成长，好教一个能效法于主。这些的基督徒不能在他们的信心信仰上停顿在那一段吧。 Melalui setiap hal yang kita alami, 我们所经历的一件事， baik berkat Tuhan yang melimpah kepada kita, 无论是充充满满的祝福着我们， kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan 我们能感谢于主， dan semakin memahami betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. 何等就是能了解上帝的何等的爱着我们， Kita semakin mengenal bahkan semakin giat kita melayani Tuhan, 我们更爱主，更侍奉于主， termasuk lewat penderitaan, kesulitan, pergumulan yang kita alami. 或者是我们的经历到一个困难的一个困苦，或者是一个挣扎。 Di mana semua itu dapat Tuhan pakai sebagai sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. 好让我们成为一个他的管道，成为能更亲近你主的管道。 Saudara, kita tidak boleh 我们不能 memiliki rohani berkarakteristik roller coaster. 就是像 roller coaster 的一个个性， Roller coaster saudara naik turun bukan? 上上下下的。 Kalau lurus itu kereta ya. 如果直的就是一个火车 Kalau kereta naik turun bisa jantungan. 啊，如果火车是上上下下的，我们可能有心脏的。 Saudara, roller coaster naik turun dan seterusnya. 那么 roller coaster 不断的上上下下的， Kalau kerohanian kita seperti ini, 如果我们的灵性像这样的话， kalau dompet kita tebal, keadaan kita baik, kita ke gereja. 当我们有钱的时候，我们到教会来到教会去； Kalau lagi mau, mood kita baik, kita baca Alkitab. 当我们有心情的时候，我们在阅读圣经； Kalau lagi pengen, kita berdoa kepada Tuhan. 如果要的话，我们就祷告； Tapi kalau tidak, 如果不要的话呢， kepala pusing dengan hutang, 就是我们欠债呀、 ada tagihan, 有人讨债呀、 sakit penyakit, 有疾病啊， ada masalah 有 keluarga. 家庭的问题啊， Berdoa, 祷告， nanti dulu. 等一下 Pusing Pak, pusing boro-boro berdoa. 啊，头痛啊，伤脑筋啊， Baca Alkitab, nanti dulu. 读圣经，等一下。 Padahal kita lihat TikTok, lihat Instagram bisa setiap saat. 我们看那个 TikTok 或者是那个 Instagram，随时都可以看的。 Kita membaca Alkitab, sulit sekali. 我们读圣经就是难于加难。 Saudara, saya mau katakan, 亲爱的弟兄，我要告诉你们， orang yang seperti ini 像这种的基督徒， sudah pasti tidak akan pernah mengalami pertumbuhan rohani yang dinamis. 这种人就是没办法在他的灵性的生长， Sebaliknya, dia akan stagnan, bahkan rohani menjadi kering. 他甚至在他的灵性上不断的停的，然后他成为一个枯干的一个灵性， Sehingga dia mengatakan begini, menjadi tua itu pasti, 成为一个老人是一个确定性的。 tetapi menjadi dewasa dalam iman itu adalah pilihan. 那么在那个灵性的成长的，就是我们的选择吧。 Umur kita setiap tahun pasti bertambah, tidak mungkin kurang. 我们的年龄一年的增加的， Tapi rohani kita bertambah tahun belum tentu bertumbuh. 虽然我们的年龄那个不断的成长，但是我们的灵性未必成长。 Itu seorang pendeta bernama Rick Warren berkata begini, 那么 Rick Warren 就这么说道： banyak orang Kristiani berhenti dalam kondisi bayi rohani karena mereka tidak pernah berniat bertumbuh. 很多个基督徒就是在像这种一个婴孩的灵性，他们没有办法成长。 Pertumbuhan rohani pada umumnya tidak terjadi secara otomatis. 那么灵性的成长不是自然而然的发生的， Hal ini membutuhkan komitmen yang dibuat secara sengaja. 这个必定就是要有意的去做一个下力决心的。 Karena itu kita harus menginginkan bertumbuh, memutuskan bertumbuh, mengusahakan bertumbuh, dan menjaga kesinambungan bertumbuh. 并且我们必须拥有一个成长的一个欲望，成长的一个决定，或者是下力决心，来好让我们的灵性不断地成长。 Melalui kerinduan kita mencari Tuhan. 我们去寻找主， Ketika kita mendekat kepada Tuhan. 当我们亲近于主的时候， Ketika kita merenungkan kasih Tuhan. 当我们是思考上帝的爱， Pelan tapi pasti. 虽然慢，但是确定的， Kita akan mengalami yang namanya pertumbuhan rohani yang dinamis. 我们不断在灵性的成长。 Karakter Kristus, kebaikannya, kasihnya, kemurahannya, kelemah lembutannya, 神的博爱，神的一个荣耀，神的一个软弱，
akan kita hasilkan di dalam kehidupan kita. 甚至能产生在我们的生活当中。 Saudara, inilah hasilnya 这就是神的一个结果。 ketika kita kuat dan teguh di dalam roh kita. 当我们的那个灵性不断地增强、刚强、坚固， Begitu besar manfaatnya. 这就是他的有相当大爱、有相当深爱的一个意思。 Dan menariknya saudara, ayat ini ditutup dengan doksologi. 上一首， Ayat 20-21 dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. 神能照着运行在我们的心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求的、所想的。第21节，但愿他在教会中，并在基督耶稣里得着荣耀，直到世世代代，永永远远。阿门。 Doksologi di Sani akhir doa Paulus 就是保罗的最后的一个祷告。 memperlihatkan keyakinan Paulus akan kebesaran Allah, bahwa Allah sanggup menjawab doa-doanya. 就是神能有这个能力来去应付答应他的祷告。 Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. 神呢照着在运行在我们的心里的大力，充充足足的成就一切。 Saudara, kita begitu terbatas yang hanya meminta apa yang kita butuhkan. 我们是有限，我们这祷告就是要我们所要的，我们祷告。 Tapi Tuhan dengan kemahakuasaannya dapat melakukan jauh lebih besar. 因为上帝的大爱就能超过我们所求所想的。 Karena itu kalau kita berdoa, jangan kita paksa Tuhan menjawab doa kita. 当我们祷告，我们不要逼迫上帝能答应我们的祷告。 Serahkan kepada Tuhan, biar kehendak Tuhan yang terjadi. 我交托在神，愿上帝的旨意能行在我们当中。 Yang kedua ialah doa ini ditutup dengan mengatakan bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus sampai selama-lamanya. 就是但愿他在教会中，并且在基督里得着荣耀，直到世世代代，永永远远。 Paulus menyadari betul hidupnya, doanya dia peruntukkan buat Tuhan, buat kemuliaannya. 保罗深信，就是说他所做的一切，都是为了主的荣耀之意。 Saudara, orang yang belum diselamatkan, hidupnya akan berfokus kepada dirinya. 一个人没有被拯救过来的，他的生命就是来集中在他的内心吧。 Kemuliaan dirinya akan ditonjolkan. 他的荣耀这能这展现出来， Dirinya akan ingin dikenal oleh orang lain. 他要别人认识他。 Tapi ketika kita mengerti kasih Tuhan yang begitu dalam, 当我们知道上帝的一个深的一个博爱， kita tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan, 我们知道在上帝的面前，我们是属于何等的人， maka kita akan menjadi orang yang tahu diri di hadapan Tuhan. 我们只是成为有限者的一个人。 Kita akan kembalikan segala pujian, kemuliaan hanya buat Tuhan. 赞美荣耀只单单归于神吧。 Kita akan malu ketika kita mencuri kemuliaan Tuhan. 当我们就偷窃上帝的荣耀，我们得以羞耻。 Saudara, soli deo gloria itu yang harus selalu ada di pikiran kita, di hati kita. 所有 gloria 必定在我们的内心深处，我们的思想当中。 Bahwa tujuan hidup kita, Tuhan menyelamatkan kita, ialah cuma satu, kembali kepada imago Dei, memuliakan nama Tuhan. 就是要归于 imago Dei， 要荣耀于主的一个目的吧。 Betapa pentingnya buat kita mencari Tuhan 对于我 dengan 们来说， kesungguhan 去 hati kita. 寻找那个主相当的一个重要。 Saudara, saya lanjutkan pendahuluan yang di depan tadi. 就是上半段的 Johnny Erickson Tada, saudara. Johnny Erickson Saya percaya ketika ia mengalami masalah tersebut, dia merasa takut, dia kecewa, dia tawar hati. 当我知道就是他面对这个事情，他有一个惧怕、恐慌，还有胆怯， Karena masa depannya hancur, 因为他的那个将来的日子已经没有希望了， dia tidak dapat berbuat apa-apa lagi. 他没办法能做一切的事。
Karena itu salah satu penyakit yang paling ditakutkan oleh manusia ialah stroke. 那么人类所最怕的一个疾病什么？就是中风。 Nah, sehebat apapun kita, Bukan. segagah apapun kita, 不管我们有身体的健康怎么样的强壮，还是怕那个中风。 kalau udah stroke cuma bisa duduk di kursi roda dan di tempat tidur. 然后中风了，就是只能单单躺在床上，或者是坐在轮椅上吧。 Saudara, Johnny yang awalnya tawar hati, Johnny 之前就是有一个胆怯的心， dia mulai mendekatkan hidupnya kepada Tuhan. 他开始亲近你主， Dia berdoa dan minta kekuatan Tuhan. 他不断的祷告，好让上帝给他一个 Dia 力量。 baca Alkitab satu pasal demi satu pasal. 他就是不断的就是阅读圣经的话。 Ketika pergumulan dan sakit penyakit yang sedang dia alami, 当他所面对、所经历的一个疾病的时候， dia tidak menjauh dari Tuhan, 他没有远离主， tapi dia mendekat dan mendekat kepada Tuhan. 反而他不断的亲近你、亲近你主。 Dan ternyata Tuhan memberikan anugerah kepadanya. 那么到了最后，上帝告抹着他， Imannya 恩典他 dikuatkan. 他的信心得以坚固。 Dia semakin memahami betapa agungnya kasih Kristus kepada dirinya. 他深处感受到上帝的一个大爱、博爱的临到他的身上， Bahwa yang paling utama sudah Kristus kerjakan, keselamatan jiwanya. 他得到这个救恩。 Apa yang dia lakukan? 那么他所做的到底是什么呢？ Dia menata ulang hidupnya. 他开始安排他的生活， Ia menulis 14 buku. 他编写了14本书， Dia merekam beberapa album musik. 他甚至记录好几张的唱片， Dia berpartisipasi dalam berbagai program rehabilitasi. 就是说就是参与这个侍奉的方面， Bahkan dia menjadi motivator 成为一个动力学家， bagi orang-orang cacat. 对一个瘫痪者。 Dia yang dulunya terpuruk 之前他已经败坏了， karena dia bangkit. 然后到现在复活起来。 Dia bagikan kasih Kristus kepada orang-orang yang terpuruk dan tawar hati. 他这个分享一个针对于这个胆怯的人， Hidupnya memuliakan nama Tuhan. 他荣耀为主。 Saudara, saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang Bapak Ibu alami 我根 saat 本不 ini. 知道你们所生命当中所面对的事情到底是什么。 Mungkin sedang sakit. 可能你们在疾病中， Mungkin sedang dililit oleh hutang. 甚至你们在有这个欠钱的， Mungkin sedang memiliki masalah keluarga, hubungan suami istri. 或者是你们夫妇面对这个家庭的问题， Mungkin anak-anak kita yang sudah terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik. 甚至我们的孩子可能就是在不好的一个交往。 Kita sudah berdoa dan berdoa. 我们已经祷告了， Namun Tuhan belum menjawab kita sampai hari ini. 那么到了现在，神还没有回应我们的祷告。 Saudara, mari mendekatlah kepada Tuhan. 亲爱的弟兄姊妹们，我们要亲近你主， Agar iman kita boleh terus dikuatkan. 好让我们的信心得以坚固。 Dekatlah kepada Tuhan dan kenallah kasih-Nya yang begitu agung itu. 然后我们要亲近你，然后了解上帝的一个博爱， Dan belajarlah kepada Kristus sebagai teladan hidup kita. 我们要把耶稣基督成为我们的一个生命中的一个榜样， Supaya kita boleh memahami apa maksud Tuhan mengizinkan pergumulan singgah di dalam hidup kita. 好让我们明白为什么这件事能发生在我们生中呢？ Kekuatan kita 我们的力 datangnya 量 dari Tuhan. 是从上帝而来的。 Bagi kita yang diberkati Tuhan, keadaan yang baik saat ini. 那么现在我们能享受到这个美好的日子， Bukankah harusnya kita lebih lagi mendekat kepada Tuhan? 可不是我们要不断地亲近你主吗？ Karena Tuhan sudah bekerja dengan nyata menyertai kita sampai hari ini. 因为到了现在，上帝不断与我们同在。 Mari kita belajar hari ini 我们来学习吧， agar kita tetap kuat dan teguh di dalam roh kita, 好让在我们的圣灵不断地刚强坚固， di dalam relasi kita 在我 dengan 们的 Tuhan. 交往当中。 Mari kita berdoa. 我们来低头祷告。 Bapa kami di sorga, 我们在天上的阿爸父， kami bersyukur untuk kebenaran-Mu Tuhan 你的真理我们满心感谢你， yang sudah Tuhan bagikan kepada kami. 主已经分享与我们了。 Kami tahu Tuhan kami begitu lemah, 我们知道我们是属于何等软 namun 弱的 kami 人， punya Allah yang begitu mengasihi kami. 我们拥有你这么爱着我们的神， Kasih-Mu begitu besar, 你的博爱
Bahkan Engkau bersama-sama dengan kami. 甚至你与我们同在， Engkau peduli kepada kami. 你关心我们， Tuhan bawa kami 恳求主 lebih dekat 带领我们 lebih 更亲近 kenal 主，来认识于主。 kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. 感谢你主， Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. 你的话语印在我们的内心深处。 Untuk kami boleh bawa pulang 上回我们都要回家， dan kami lakukan. 然后并且实行在我们生活当 Di 中。 dalam nama Tuhan Yesus, 奉主耶稣之名，我们如此 kami 祷 berdoa 告， dan kami mengucap syukur. 我们满心感谢你主， Amin. 阿门。